Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Taklimat Kolej Kediaman Minggu Pengurusan Pelajar Baru Kolej Matematika Johor sesi 2020-2021. Saya Azman bin Abdul Rahman selaku Pengetua Kolej Kediaman Kolej Matematika Johor akan bersama dengan anda sepanjang sesi Taklimat Kolej Kediaman Minggu Pengurusan Pelajar Baru sesi 2020-2021. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, negara kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sebagai pelajar, saudara-saudari juga perlulah tahu tentang kesan dan akibat daripada pandemik ini. Di sini saya ingin mengajak pelajar-pelajar semua untuk bersama-sama kita memastikan bahawa sebarang usaha kita untuk mencegah penularan COVID-19 di Kolej Matematika Johor dapat kita laksanakan dengan baik. Pertama, elakkan 3S. Apakah dia 3S? Iaitu sesak, sempit dan sembang dekat. Saudara-saudari juga telah diberikan lokasi asrama masing-masing dan juga dewan kuliah, bilik tutoran yang telah kita tanda sebagai langkah untuk menjarakkan perhubungan antara saudara-saudari ketika berlangsungnya ataupun ketika melalui proses PDP dan juga tinggal di asrama. Sebahagian daripadanya nanti kita akan bincangkan esok bersama dengan pegawai kesihatan daerah Tangkak yang akan bersama dengan kita pada esok. Pertama kali, elakkan 3S. Yang kedua, apakah dia virus corona itu? Simptom dia. Simptom virus corona. Kalau saudara-saudari ada simptom tersebut, pertama ada demam, ada sakit tenggorok, letih, lesu, gangguan pernafasan. Jika berlaku, segeralah berjumpa dengan pihak urustia di Blok C untuk mendapatkan perawatan yang selanjutnya. Tetapi jika berlaku di malam hari, saudara-saudari boleh berhubung dengan fellow blok kolej kediaman masing-masing. Saya akan memperkenalkan fellow blok nanti selepas sahaja sesi yang untuk memperkenalkan virus corona ini selesai. Jadi saudara-saudari, bersama-samalah kita supaya menjarakkan diri, kita jaga kita, memastikan bahawa virus corona 19 ini tidak menular di kalangan kita di asrama nanti, insya-Allah. Baik, bagaimana kita nak memutuskan rantaian COVID-19 ini? Pertama, saudara-saudari kena menjaga kebersihan. Bagaimana? Apakah yang diutamakan? Rajin-rajin basuh tangan. Yang kedua, rajin-rajinlah pakai face mask. Saya tidak mahu ada pelajar yang cuba mengelak untuk pakai face mask. Yang ketiga, kita lah hendak sentiasa alert dengan amaran-amaran berkaitan dengan COVID-19. Boleh semua? Faham semua? Moga anda dapat, kita bersama-sama dapat, semua warga Kolej Matematika dapat mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Baik, baru kita masuk kepada peranan dan juga tanggungjawab saya memperkenalkan saudara-saudari kepada fellow kolej kediaman. Baik, fellow kolej kediaman, kalau di sekolah dulu dia dipanggil sebagai warden. Tetapi di program matrikulasi di Kolej Matrikulasi Johor kita panggil sebagai fellow. Fellow ni akan sentiasa mengurus kebajikan, aktiviti, perkembangan sasiah dan keselamatan anda. Yang kedua, fellow juga akan memastikan peraturan kolej kediaman dipatuhi oleh pelajar. Yang ketiga, dia juga sebagai facilitator dan pembimbing kepada pelajar. Dan juga akhirnya ialah memastikan asrama kita sentiasa dalam keadaan bersih dan ceria. Baik, saya memperkenalkan seorang demi seorang fellow kolej kita yang handsome, yang cantik, yang bermotivasi. Pertama, inilah saya. Saya digelar pengetua Kolej Kediaman. Nama penuh saya tahu tak? Nama penuh saya Azman bin Abdul Rahman. Saya ialah Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar yang menguruskan anda
yang memastikan bahawa anda mendapat perkhidmatan yang terbaik, kebajikan dan keselamatan anda di asrama. Dan juga saya ialah Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar yang menguruskan hal ehwal pelajar, iaitu unit HCP dan juga unit kaunseling. Okey? Faham semua? Terima kasih. Nombor telefon saya ada, boleh kontak 0132082452. Pastikan. Seterusnya, okey. Ini ialah Encik Salim. Siapa Encik Salim? Encik Salim ialah Ketua Fellow dan Fellow Blok A. Ada dia di sini bersama dengan kita. Baik, Encik Salim bin Abu Talib ialah pensyarah co-curricular. Saudara-saudari yang tinggal di Blok A, Kolej Al-Zahrawi, pastikan cari Encik Salim jika ingin berhubung ada isu-isu keselamatan, isu-isu kesihatan, supaya fellow-fellow kita ni dapat memainkan peranan yang baik dan juga membantu semua pelajar. Baik, nombor telefonnya pun ada, boleh ambil. Seterusnya, fellow Blok A juga, Encik Muhammad Afrizal bin Yusof. Okey, Encik Muhammad Afrizal bin Yusof ialah pensyarah sains komputer. Lihat katanya, positive mind, positive virus, positive life. Nombor telefon dia ada tertera. Dia juga tinggal di Blok A, iaitu Kolej Al-Zahrawi. Seterusnya ialah Encik Muslimin bin Parman. Tengok gaya Encik Muslimin. Seorang yang bercita-cita tinggi, bermotivasi, hebat bergaya. Dia juga seorang yang friendly, baik dan juga boleh dihubungi di nombor telefon yang tertera. Dan juga Encik Muslimin ini ialah pensyarah sains komputer. Okey, seterusnya kita pergi pada Blok B, iaitu Kolej Al-Kindi. Saya perkenalkan Encik Rozi bin Muhammad Zain selaku Ketua Fellow Blok B. Okey, dia seorang pensyarah fizik. Nombor telefonnya pun ada, sila simpan. Seterusnya, Fellow Blok B, Kolej Al-Kindi juga diuruskan bersama Encik Mio Hazril Farhan bin Mio Nazri. Baik, bagaimana boleh berhubung dengan fellow ini? Nombor telefonnya ada dan dia juga seorang pensyarah matematik. Seterusnya, Encik Hafizul Nadir bin Muhammad Ali, fellow Blok B Al-Kindi, pensyarah sains komputer, dan nombor telefonnya tertera di bawah. Seterusnya, kita pergi ke Blok C. Baik, Blok C ini merupakan fellow ataupun blok kediaman pelajar perempuan. Okey. Pelajar-pelajar perempuan, bloknya ialah bermula dengan C, D, E dan F. Itu blok pelajar perempuan dan dilarang. Ingat tu, dilarang pelajar blok A dan blok B pergi ke blok C, D, E, F. Itu kawasan larangan. Pastikan tidak melepasi sempadan. Siapa yang saya dapat tangkap, tahulah dia. So, sebenarnya kita nak elakkan pelajar lelaki pergi ke blok pelajar perempuan. Dan Ketua Fellow Kluster bagi blok C dan D ni ialah Puan Haslinda binti Baharin, seorang pensyarah matematik, dan boleh hubungi dengan nombor telefon yang tertera. Dan blok C ni kita panggil sebagai Kolej Al-Jazari. Baik, seterusnya Kolej Kediaman Al-Jazari juga dibantu urus oleh Cik Nurul Balkis binti Abdullah. Okey, pensyarah kimia. Tengok, kenal wajah dia, okey. Dan juga satu-satunya jejaka yang tinggal di blok C, iaitu di Kolej Al-Jazari, ialah Cik Abdul Bahar bin Salamon. Tetapi beliau ni merupakan ketua penyelia asrama yang akan membantu kita dalam urusan pembaikan, jika ada kerosakan, dan juga dari segi kebersihan. Semua boleh hantar laporan pada Cik Bahar ni. Nombor telefonnya ada. Baik. Seterusnya, Cik Nur Frizana binti Nur Joharudin.
Okey. Dia di blok C dan seorang pensyarah matematik. Seterusnya, Cik Sarah Afifah binti Muhammad Ghazali. Okey, Cik Sarah ni pula dia mengurus dan menjaga kebajikan bagi pelajar di blok D, iaitu College Al-Razi. Okey, College Al-Razi ni dia juga seorang pensyarah matematik. Nombor telefonnya tertera di situ. Baik, bagaimana kita nak mengenal lagi? Ya, saya kenalkan lagi dengan Puan Nurul Syafini binti Luqman, Fellow Blok D, pensyarah biologi. Nombor telefonnya tertera. Bagi pelajar-pelajar di Blok D, saya pastikan bahawa anda semua boleh mengambil nombor telefon yang tertera. Dan tapi jangan bimbang jugalah. PowerPoint yang saya sediakan ini, saya akan upload dalam grup blog nanti. Dan boleh pelajar-pelajar merujuk kepada nombor-nombor telefon yang tertera. Baik. Terusnya, Blok D juga dibantu urus oleh Cik Nurul Fatin binti Samuri. Okey, seorang pensyarah kimia. Masih muda dan friendly. Boleh hubungi dia. Seterusnya diuruskan juga oleh Cik Nurul Hanani binti Ahmad Fuad. Okey, seorang pensyarah fizik. Dan seorang yang friendly juga. Mesra pelajar. Hubunginya. Tetapi biarlah bersesuaian masa kan. Nanti jangan pula pada masa-masa fellow awak nak rehat, awak hubungi. Bukan tak boleh, tetapi ambillah masa, berilah peluang masa mereka rehat sekejap. Jika ada isu-isu ataupun kes-kes kecemasan yang memang tak boleh diatasi lah, barulah kita hubungi dengan fellow-fellow kita ni. Okey, terusnya ini ialah Blok E. Blok E ini dikenali dengan nama College Al-Biruni. College Al-Biruni ini diuruskan oleh ketua fellownya yang bernama Puan Nurul Aida binti Ahmad, seorang pensyarah biologi. Okay. Seterusnya dibantu oleh Puan Nurul Hadiati binti Unus. Puan Nurul ini juga ialah seorang penolong pengarah hal ehwal pelajar. Pejabatnya di unit hal ehwal pelajar di blok pentadbiran. Tetapi beliau juga seorang fellow yang akan membantu anda. Seterusnya dibantu oleh Puan Nur Sabrina binti Rahmat, fellow blok E, seorang pensyarah kimia. Okey, seterusnya ialah Cik Nurul Hayati binti Cik Rus, seorang pensyarah fizik. Okey, nombor telefonnya pun ada tertera. Pastikan saudari, bukan saudari, penghuni blok E boleh menghubungi Cik Nurul Hayati binti Cik Rus. Okey, seterusnya blok F. Baik, blok F ni diketuai oleh Puan Nur Irdawati binti Alias. Kita suruh panggil dia Mami sebab dia seorang yang suka kepada keriuhan anak-anak. Tetapi dia tak suka bising-bising di asrama. Ingat tu ada beza. Fellow yang menguruskan blok ini, blok F ni, iaitu Puan Nurul Jannah binti Syamsuri. Beliau merupakan pensyarah matematik. Okey, nombor telefon pun ada, boleh hubungi. Saya nanti juga akan dibekalkan dengan jadual. Jadual bertugas fellow yang boleh dihubungi. Pastikan nanti boleh dibantu oleh Puan Nurul Syuhada binti Hasna. Baik, Puan Nurul Syuhada ni seorang pensyarah kimia. Okey, seorang pensyarah kimia. Seterusnya ialah Puan Nurul Fitriah binti Muhammad Zaidi. Okey, seorang pensyarah biologi. Okey, dan nombor telefonnya pun ada, boleh saudara saya hubungi. Seterusnya, ini ialah bilik gerakan Blok C Al-Jazari. Bilik gerakan ini ialah tempat fellow menjalankan jadual atau menjalankan tugasan berdasarkan jadual yang telah ditetapkan. Tetapi sepanjang PKP ini, kebanyakan fellow akan berada di blok. Iaitu daripada tarikh anda daftar hari ini sehinggalah 31 Ogos, anda akan diurus daripada blok masing-masing. Ini pejabat pentadbiran asrama
Ini urusan kita di waktu kerja, hari kerja, waktu pejabat. Di sini kebanyakan penyelia asrama berada di sini, dan urusan pergi ke klinik di siang hari diuruskan dari sini. Okey, tadi yang di asrama tu juga malam, daripada pukul 5 petang sehingga pukul 7 pagi, kebanyakannya diurus di blok. Tetapi bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang akan diuruskan di sini, di pejabat pentadbiran asrama ni. So, saudara-saudari kena banyak mencari lah di blok masing-masing dan juga lokasi-lokasi yang saya terangkan. Okey. Balik bermalam. Ni dengar. SOP PKPP. SOP PKPP. Tidak ada balik bermalam sepanjang bulan Ogos ni. Faham? Cakap dengan mak, cakap dengan ayah, cakap dengan waris, tiada kebenaran untuk balik. Inilah jadual waktu penghantaran ke klinik atau hospital. Hari Ahad, hari Khamis, tengok masa dia. Hari Jumaat, hari Sabtu, tengok masa dia. Pastikan ikut. Apa yang perlu dibawa, ada tertera. Okey. Sorry. Okeylah, buatlah sendiri supaya tidak terganggu dengan urusan-urusan fellow. Yang sakit biasa-biasa ni kita cuba bertahan melalui ubat-ubatan yang kita biasa guna. Tapi jika kes tu melibatkan kecemasan dan berat sangat, berhubunglah dengan fellow blok dan juga kalau waktu pejabat ke pejabat penyelia asrama untuk mendapatkan rawatan. Kita akan bawa ke hospital. Kita akan bawa ke hospital untuk berikan perkhidmatan rawatan yang terbaik untuk saudara-saudari. Okey? Ini peraturan dalaman kolej. Okey, peraturan dalaman kolej ni banyak menyentuh kepada isu-isu kebersihan, kecantikan, keceriaan. Tu dia tengok. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Memasak dilarang sama sekali. Ini yang ada yang rajin nak masak ni. Kita kalau dapat tahu, saya dapat tahu jika saudara-saudari bawa dapur masak, memang kita rampas. Apatah lagi nak bawa peti televisyen, peti ais. Tak boleh. Dengar betul-betul. Okey, penggunaan alatan elektrik. Tengok tu, apa yang kita larang tu. Tengok apa yang kita larang tu. Ada yang suka-suka nak bawa ke bilik dan juga untuk diguna bersama-sama dengan kawannya lah. Yang dilarang tu tengok tu, isunya sekarang yang dilarang itu memastikan bahawa bekalan elektrik kita tidak terputus. Sebab overload, orang kata lebihan penggunaan. Kalau semua orang bawa, dan macam jadi rumah pangsa pula. So, ada barang-barang yang kita larang. Okey. Seterusnya, kita akan sentiasa memikirkan tentang kebajikan saudara-saudari untuk menikmati satu kehidupan yang selesa dan juga memastikan bahawa saudara-saudari sentiasa dalam jaminan keselamatan dan juga kebajikan saudara-saudari diutamakan di Kolej Matrikulasi Johor. Okey. Dan penggunaan lilin, ubat nyamuk dan sebarang bahan, pastikan tidak ada yang cuba dan berani membawa. Lilin lah, ubat nyamuk lah. Baik, pertukaran bilik. Nanti kan dia dah jumpa kawan dia, ada kat aras 3, kawan dia seorang yang aras 2. Nak duduk sebilik, boleh mohon, tetapi mesti dapat kebenaran saya lah. Dan juga kafeteria. Okey, kita ada kafeteria pelajar, 3 kafeteria pelajar yang beroperasi daripada 7 pagi sehingga 11 malam. Baik. Waktu 7 pagi sehingga 7 malam, siapa-siapa pelajar, lelaki atau perempuan, boleh pergi mana-mana kafe. Selepas 7 malam, balik ke kafe masing-masing. Kalau pelajar lelaki, pergi Gadi Putra. Pelajar perempuan, pergi di Puteri dan di Permaisuri. Boleh semua? Faham? Jangan nanti besok pengawal tangkap ada pelajar lelaki berada di pelajar perempuan selepas 7 malam. Pastikan berpakaian kemas dan juga menutup aurat bagi semua pelajar. Sebab itu saya tak nak ada pelajar Chinese ke pelajar India pakai seluar pendek. Pelajar lelaki pergi kafe pakai seluar pendek, saya tak nak.
berseluar panjang lah. Ada pelajar lelaki yang suka pergi pakai kain pelikat. Oh, balik semayang terus pergi kafe. Janganlah macam tu kan. Balik, tukar seluar, pakai track shoot. Boleh saja. Tidak boleh berlama-lama di kafeteria. 20 minit saja urusan beli dan makan. Kalau tak nak makan di kafe, bawa makanan bungkus. Carilah tempat-tempat lain yang boleh kita duduk untuk makan. Saya tak galakkan makan di bilik. Makan di bilik akan mengundang serangga, binatang yang luar biasa. Tapi kalau saudara-saudari dah biasa duduk dengan kumpulan binatang tu, okey lah. Tapi saudara-saudari seorang yang biasa, lagi 3 orang tu tak biasa. So awas, pastikan tidak makan dalam bilik tanpa sebab. Cari kawasan kolej kita di lapang ni, duduk makan. Baik. Seterusnya ialah senarai kemudahan di Kolej Kediaman. Tengok ya. Kita ada bilik bacaan, bilik TV, kita ada. Tengok. Ada banyak. Nanti boleh throw ke kat asrama. Okay, tempat BBQ. Tempat BBQ tu pastikan saudara-saudari mohon dengan SCP sebelum guna. Sebab dia melibatkan penggunaan elektrik dan juga bahan bakar api. Tiada kebenaran, tidak boleh. Pastikan tiada kebenaran, tidak dibenarkan. Dan mestilah ada temannya, ialah pensyarah. Mesti ada seorang pensyarah. Tak boleh datang solo-solo, grup-grup, ada satu praktikal pergi buat. Kita tak bagi. Okay. Sekian. Terima kasih. Okey tak? Semua boleh dapat maklumat pada hari ini. Semoga anda merasaikan kehidupan di sini lebih terjamin. Memastikan juga, kita tak pastikan saudara-saudari rasa selesa. Tetapi pada masa yang sama, keselamatan dan kebajikan saudara-saudari kita utamakan. Mudah-mudahan saudara-saudari merasakan bahawa Kolej Matrikulasi Johor ini adalah tempat kita untuk membina kesemenangan. Saya mengucapkan selamat menikmati, melalui, merasai campus life di Kolej Matrikulasi Johor.